Saya nak sentuh sekarang tentang isu parlimen. Ya, isu parlimen. Jadi semalam kita semua sedia maklum Perdana Menteri ataupun pejabat Perdana Menteri sekarang dia tak keluarkan kenyataan, cuma pejabat Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan bahawa parlimen akan bersidang pada 26 hari bulan Julai. Ya, iaitu lebih kurang 5 hari sebelum tamat darurat. Betul-betul nak ujung. Ya, betul-betul nak ujung. Dia bukan, tak boleh lagi cepat dari itu. Kita pun tak tahu kenapa dia perlukan jangka masa yang masih panjang untuk dia buat satu sidang khas. Okey, untuk makluman semua, setiap tahun bila parlimen nak buka, ya, kebiasaannya pembukaan parlimen itu dilakukan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. His Majesty Yang di-Pertuan Agong will open parlimen, membuka parlimen. Ya, dan kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara akan hadir untuk mendengar titah ucapan Tuanku. Tapi kali ini adalah sidang khas. Dia bukan sidang parlimen biasa. Dan kalau kita baca dengan teliti apa yang disebut oleh dalam kenyataan pejabat Perdana Menteri itu, dia mengatakan bahawa untuk plan pemulihan negara akan diberikan penerangan. Untuk proklamasi darurat dan ordinan-ordinan akan dibentangkan. Dan pindaan-pindaan tertentu itu yang akan diputuskan. Ini walaupun kalau kita dengar macam bunyi macam sama je kan, apa yang berlaku dalam parlimen. Tapi sebenarnya sebagai seorang wakil rakyat, sebagai seorang ahli parlimen, apa yang berlaku ialah bila kita membentangkan sesuatu di parlimen, bermaksud kita meletakkan di atas meja ahli parlimen. Itu sahaja. Contoh, tahun lepas dibentangkan laporan Suhakam, tapi tidak dibahas. Berbeza, ya. Maksudnya membentangkan, nah, bacalah. Itu sahaja. Memberi penerangan mungkin tak berlaku dalam Dewan pun. Sebab kita mendapat penerangan tentang rang undang-undang yang akan dibahas, ya, ataupun dasar-dasar. Itu akan dibuat biasanya di bilik banquet, Dewan Banquet. Ya. Dan Dewan Banquet itu adalah ruang untuk semua datang dengar. Ya. Jadi kalau nak buat penerangan tentang plan pemulihan negara, tak payah panggil sidang khas. Buat online je sekarang ni, kan? Buat Facebook Live. Ya, Perdana Menteri boleh buat Facebook Live dari mana-mana sahaja dan dia boleh pilih kami sebagai guest dan kita boleh berbahas ataupun berbincang. Ya. Itu dia boleh buat, ya, sesi penerangan. No, that is not what Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, ya, dalam kenyataan Istana Negara pada 29 hari bulan Jun, ya, yang terkandung dalam kenyataan itu. So sepatutnya plan itu dibentang untuk dibahas dan diputuskan. Diputuskan bermaksud kita undi, menang ataupun kalah. Dan itu menjadi dasar. Saya bagi contoh, sekiranya kita nak luluskan, ya, rancangan Malaysia ke-13 ataupun ke berapa, dia mesti dibentang dan dibahas dan diluluskan, diputuskan dalam mesyuarat di parlimen. Plan pemulihan negara adalah satu ikhtiar besar, bukan ikhtiar kecil, melibatkan bukan sahaja nyawa rakyat tapi juga masa depan ekonomi negara. Jadi dia bukan setakat, nah, dengarlah. Kalau nak dengar, setakat nak bagi penerangan, tak payah buat di parlimen, hantar PDF je. Hantar screenshot je kenyataan. Buat YouTube je. Ya, buat YouTube je. Tak payah kami nak datang ke parlimen nak dengar. Ya, we don't have to go. Our friends who are coming from Sabah dan Sarawak. Ya. Jadi datang dari Sabah dan Sarawak untuk nak dengar penerangan. No lah. For what? Buat apa? Jadi dia cuma nak bagi penerangan tentang plan pemulihan negara. Dia cuma nak bentang
Dia nak bentang saja, letak atas meja kami saja. Tak ada perbahasan, tak ada diputuskan tentang proklamasi darurat dan ordinan-ordinan darurat. Tuan-tuan puan-puan, ini penting. Adakah tuan-tuan puan-puan setuju dengan nilai kompaun yang dikenakan? Adakah tuan-tuan puan-puan mahu kami membahaskan isu kompaun? Kalau nak kami bahas, mesti kita pertimbang, bahas dan putuskan ordinan-ordinan darurat ini. Bagi saya lihat isu kompaun ini telah menyakiti, menekan dan membebankan rakyat. Dan bagi saya, ordinan darurat yang mengandungi klausa ini tentang kompaun ini, bagi saya ia tidak adil. Ia mesti dibahas dan diputuskan. Saya sendiri akan pilih, of course, saya memang akan tolak, tapi saya nak bahas. Kenapa? Sebab kita lihat bagaimana bila diputuskan sesuatu tanpa perbincangan, tanpa penelitian, tanpa proses konsultasi, dan difikirkan, jumlah ini cukup, 10,000, 5,000, 1,500. Orang tak kerja, mati. Mati orang. Jadi, bagi saya adalah satu kesilapan oleh pihak kerajaan hanya untuk membentangkan proklamasi darurat dan juga ordinan-ordinan darurat. Kenapa agaknya dipilih hanya untuk membentangkan dan bukan untuk membahas dan memutuskan? Adakah dia takut kita akan tegur kegagalan darurat untuk mengekang wabak COVID-19? Adakah dia takut rakyat akan merasa lebih marah bila ditunjukkan dan dibuktikan keluarlah berapa banyak saman sekalipun tidak ada kesan terhadap jumlah kes positif? Adakah dia risau bahawa bila kita ingatkan rakyat tentang kompaun yang dikenakan ini kepada pelajar, kepada miskin kota, kepada orang yang pakcik-pakcik yang berkumpul untuk semayang, dikenakan kompaun, berbelas-belas mereka dikenakan kompaun. Adakah mereka takut rakyat akan lebih marah? Of course rakyat marah. Dan dia tak nak kita ingat benda tu. That's why, kalau boleh, dia tak nak kita bahas dan putuskan. Jadi, pandangan saya, it's almost meaningless lah. Macam Datuk Seri Anwar kata, dia adalah satu, dalam bahasa Inggeris digunakan perkataan it's a fraud. Parlimen adalah medan suara rakyat. Parlimen bukan pak turut. Parlimen bukan pak turut. Parlimen is not a rubber stamp. Jadi bagi saya, isu ini sebagai seorang ahli parlimen yang dah lama tak pergi kerja, yang dah lama tak datang ke parlimen, tak dibenarkan, saya kesal